أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنت بالله صدق الله يا مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, adik kakak sekalian, hamba bermula dengan memuji Allah, Tuhan semesta alam, dan salam selawat ke atas Muhammad, sekeluarga dan sahabatnya. Tadi hamba baca surah Al-Fatihah yang dikatakan Ummul Quran, yang di dalamnya mengandungi semua maksud Quran secara nyata maupun simbolik. Terutama dua ayat dalamnya, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lain-lain ayat tu pun penting, tapi dua ayat ni adalah di tengah-tengah dan ia adalah kunci bagi kita. Maliki Yaumiddin bermaksud Allah adalah Raja pada hari perbicaraan, atau Raja pada hari Yaumiddin. Middin, ad-din, Madinah, tamadun, daina bermakna satu pertukaran. Satu pertukaran yang berakal. Satu pertukaran di mana Allah mula memberikan kita hidup kita ini, lalu Allah kembalikan, Allah jual belikan. Dia beli daripada kita hidup kita, harta kita bertukar dengan syurga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ialah hanya kepada engkau. Aku hanya kepada engkau tunduk, hanya kepada engkau aku sujud. Tidak ada perantaraan, tidak ada dogma lain, tidak ada adat, tidak ada orang tua, dan hanya kepada engkau aku memohon pertolongan. Saya tak perlu mengambil pertolongan daripada makhluk lain, tidak perlu saya bergantung pada selain dari Allah. Maksudnya jadi saya nak ceramah ini, saya nak jurus hanya kepada soal perbandingan saya dalam alam Kristian dulu, bagaimana saya dilalui itu, dan saya tahu ia adalah sesuatu yang semua segala itu dirancang oleh Allah. Makna saya jadi Kristian dulu pun dengan kehendak Allah, lalu Allah bawa saya keluar daripada Kristian pun dengan kehendak dia, dan saya ingin tafakur kembali. Kenapa? Kerana setiap sesuatu berlaku tu ada asbab dan ada sebab, dan sebab dalam itu ada hikmah dan ada pengajaran. Baik, yang dulu saya mengikuti Kristian, satu berapa faktor yang jelas ialah saya hanya ikut orang tua. Saya hanya ikut orang lain. Saya ikut mereka tanpa soal. Jadi apabila saya memeluk Islam, saya dapati bahawa satu keistimewaan dalam Islam ialah setiap perkara, kulli hal dalillah. Setiap perkara ada dalil. Ini yang saya dapati bila saya belajar Islam Sanawi 3 di Perkim tahun 1980. Setiap bab yang dibuka oleh ustaz atau ustazah kepada saya bermula dengan dalil. Apabila kita sepatut belajar bab belajar tahara, hadis pertama diajar kepada saya ialah talabul ilmun faridatun ala kulli muslim. Ia sungguh cantik pendidikan Islam ini, kerana dia tidak bagi kita ragu-ragu. Dia tidak bagi kita betul ke pelajaran ini, betul ke tanda ini, betul ke ayat ini. Dia dialaskan. Macam kita makan, kita diberi pinggan, diberikan alat, ya, diberikan menu dia, diberikan asbabnya, alasan diberikan. Bila saya belajar tauhid, saya diberikan hadis, awaludin marifatullah, permulaan dalam agama ialah mengenal Allah, dan seterusnya, ya. Jadi mengimbas kembali semasa saya Kristian, saya ikut adat dan saya cuba rasionalkan dengan adat. Bagaimana kita nak rasionalkan dengan otak yang Allah berikan atas alas yang tidak betul, alas yang tidak ada dalil. Mereka kata Tuhan ada anak.
Apa dalil mereka sebenarnya tak ada. Dan saya tak perasan tidak ada dalil. Saya ambil saja. Itu sebab tuan-puan, dalam Islam ini, kita kena ubah sikap bergantung pada adat orang tua kepada adat Al-Quran yang sebut Tuhan yang menghisap kamu ialah kamu berdepan dengan Allah Al-Malik. Dan apa yang dihisap ialah adin kamu. Yaumiddin. Apa yang kamu lakukan. Bukan apa ibu bapa kamu lakukan. Saya tak akan ditanya apa ibu bapa saya alasan mereka. Saya akan ditanya kenapa saya ikut agama ibu bapa saya. Kenapa saya ikut adat tanpa akal. Ya. Jadi saya yang penuh dengan fahaman belajar rasional, akal, fakta, di mana satu hari saya tolak Kristian, saya jadi atheist, saya kaji semua agama yang ada. Semua agama yang ada saya kaji, dan saya bisa sampai kepada Al-Quran ialah juga melalui akal dan rasional, melalui dalil akliyah, bahawa kitab ini menyiarkan semua kitab sebelumnya, dan kitab ini menerangkan tentang Nabi Isa, kitab ini menerangkan tentang Maryam ibu Isa alaihissalam, kitab ini menerangkan siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab ini menerangkan siapa manusia, kitab ini menerangkan siapa padri, kitab ini menerangkan tentang jahatnya ahli kitab setengah tu yang menerima upah. Kitab tu menerangkan tentang usul bagaimana kita tahu sesuatu itu kebenaran ke tidak. Dan iyyaka na'budu wa nasta'in mengikat kita hanya kepada Engkau. Hanya kepada Engkau ya Allah yang saya akan sujud. Jadi kalau sesiapa troll kita, lawan kita, antara kita dengan Allah sebenarnya. Dia pun di antara dia dengan Allah, itu sebab kita diperintahkan berbahasa baik dengan mereka. Tapi kita tegas, kalau dia mengacau kita boleh tendang dia. Seorang pemerintah khalifah pun begitu, ya. Jadi hanya kepada dia kita minta tolong dalam pandemik ini. Kita minta tolong dengan Allah. Allah buka hati kita dan kita melihat bahawa ia adalah satu palsu. Tetapi kita dikelirukan dengan hujah-hujah daripada mereka. Contohnya, mereka menyatakan jadi frontliner ini semua mengorbankan diri mereka sia-sialah, mereka kata kononnya, ya. Jadi bagaimana tentang orang Kristian? Kristian pun frontliner juga. Bagaimana orang masa Perang Dunia Pertama Kedua yang pergi perang tu, orang muda-muda tu? Bukankah mereka frontliner? Tapi macam mana tentang Perang Salib? Bukan mereka yang ditipu oleh padri mereka, ahli kitab mereka dihantar untuk mati. Dan orang sesiapa pun, Syiah ke Sunni ke, agama sesat ke, kita tengok anak-anak mereka, bukankah mereka ikhlas juga? Kita tak boleh gunakan seseorang tu frontliner sebagai alasan dia tu benar ke tidak. Kita mesti lihat pada asbabnya. Seorang yang kerja dalam masjid pun kita kena lihat asbabnya kerja di sana. Apakah dia memahami kebenaran? Apabila datang satu khabar kepada dia, apakah dia menyiasat atau dia telan bulat-bulat mengikuti SOP daripada yang kita anggap sebagai Ad-Dajjal. Kita tak sebut nama kerana tak baik sebut nama orang. Kita sebut ikut tanda-tandanya. Ad-Dajjal tandanya pendustaan. Satu istilah untuk pendustaan yang kita orang Islam faham, Ad-Dajjal, iaitu dia berfitnah. Dia tidak datangkan bukti. Dalam surah Al-Kahfi kita disuruh baca 10 ayat pertama, Allah tunjukkan contoh mereka angkat Isa sebagai anak Tuhan. Itulah gejala saya dulu. Itulah adat saya dulu. Makna surah itu dituju kepada saya. Jadi saya renung balik. Semasa saya ambil Isa sebagai anak Tuhan, dan Allah tanya dalam surah itu, mana bukti kamu? Mana bukti kamu? Apa pun kita cakap, mana bukti kamu? Terang, berikan bukti. Oh, mereka tunjuk statistik. Jadi kita tanya, apa buktinya seorang itu sakit? Apa buktinya seorang itu sakit? Kan? Simple kan? Bila kita bersoal jawab dengan Allah, kita kalah. Kerana di akhirat besok, Allah akan tanya, apa buktinya orang sakit? Kenapa engkau kurungkan manusia? Oh, untuk elak daripada penyakit. Allah akan tanya, apa buktinya itu penyakit? Oh, dia tidak ada gejala. Jadi bagaimana awak boleh sakit kalau tak ada gejala? Ini mereka tidak boleh jawab. Ini doktor tak boleh jawab. Ya? Kanser dia boleh jawab. Itu pun dia tak boleh ubat. Kenapa awak kata radioaktif ni mengubati, kemoterapi ni mengubati kanser? Apa doktor nak jawab? Oh, kita nak bunuh sel.
Apa buktinya dan bunuh sel itu, kanser itu hilang? Jarang sekali. Jarang sekali kanser itu dapat diubati sedikit. Ibu mertua saya mati dari kanser. Bukan bermakna semua orang mati dari kanser. Ada ubatnya. Ubatnya saya dah cerita semalam ialah mengikut sumber lain dan kita boleh uji. Dan sumber ini ada dalil yang munasabah. Dia kata oksigen. Kanser matikan oleh oksigen. Baik. Mungkin kita kena lockdown, udara tak baik, kita tak keluar. Vitamin D, matahari. Pun ciptaan Allah, kita keluar ke matahari, ada orang kata dapat kanser kulit. Janganlah keluar sepanjang hari. Keluar waktu pagi subuh. Itu yang kata orang bangun subuh tu ada rezeki. Jadi, di sana banyak keterangan. Vitamin D, vitamin C, oksigen. Ada orang kata makan pil vitamin C. Bukan. Vitamin C asalnya bukan dari pil. Vitamin C daripada oreng, daripada limau, daripada masam. Apple cider ada vitamin C. Daripada sayur yang masam, daripada budu, daripada cili. Itu sebab orang kita makan pedas-pedas. Di Vietnam saya tahu makan pedas. Di Laos makan cukup pedas. Ayo, dia punya itu nyonya masak tu saya cukup pedas. Tom yum dia cukup pedas. Thailand cukup pedas. Cambodia, Vietnam. Jadi itu sebab mungkin virus mereka lebih kurang. Mungkin kerana kita dalam alam asbab dan berdebat yang semua dicipta Allah. Vitamin C pun dicipta Allah. Elektron dan proton pun dicipta Allah. Kita nak berdebat. Udara, angin, semua dicipta Allah. Seks dicipta Allah. Jadi kita nak berdebat dengan benda yang memang Allah ciptakan. Kita dalam kancah Allah. Kita dalam pinggan Allah. Kita dalam tangan Allah. Ya, kita dalam lautan Allah. Jadi, kita kalau tak sedar tentang itu, Allah suruh kita cari dengan akal. Cari dengan bukti dalam surah Al-Kahfi itu minta kita. Jadi, apa lagi hujah? Oh, hospital semua tak penuh. Dipenuhkan dengan orang yang diguarantinkan yang tak ada gejala. Bagi mereka balik. Tak penuhlah hospital. Oh, tak cukup ICU. Saya tengok statistik ICU sikit sekali. Apa lagi? Oh, WHO kata. WHO ni bukan kita tolak. Apa bukti WHO? Dia dulu kata 3-4% meninggal dunia. Sekarang 0.1%. Yang itu fitnah. Dia tunjuk Wuhan tu sekolah. Ni banyak yang mati. Dan negeri China kata itu fitnah. Tapi Amerika anti-China. Kita mesti tengok siapa anti siapa. Seorang menuduh perempuan ini zina. Kita walaupun perempuan ni kita tahu bebaslah dengan perempuan ini, kita minta perempuan tu, andakah kamu saksi? Datangkan 4 saksi. Dia kata tak boleh. Tak boleh, sumpah. Bukan hamba perempuan tu. Bersumpah, berapa kali sumpah? Apakah penting berapa kali sumpah? Pergi baca Al-Quran. Dia sebut bersumpah berkali-kali. Kali terakhir itu, dia kata laknat kepada aku. Aku bersumpah si perempuan ini lakukan zina. Saya bersumpah. Bersumpah. Akhir sumpah tu laknat atas saya dan keluarga saya. Berani tak? Lepas dia bersumpah, apakah kita pergi rejam perempuan ini? Tidak. Dia diberikan hak untuk sumpah balas. Sekarang kamu sumpah balas. Dia sumpah balas. Walaupun dia salah ke tak salah, itu kemudian. Allah Malik Yaumiddin. Maka wanita itu boleh sumpah, sesungguhnya aku tak melakukan perbuatan terkutuk itu. Dia pun bersumpah berapa kali. Dan kali terakhir, laknat atas saya dan keluarga saya, orang tua saya dan sebagainya. Lepas itu, apa kau dilakukan? Sudah. Serah kepada Allah Malik Yaumiddin. Jangan bangkitkan ini lagi. Jangan bangkitkan cerita fitnah ini lagi. Sudah. Datangkan keterangan atau bersumpah. Jadi orang yang nak terus katakan pandemik ini betul, bersumpahlah. Bersumpahlah. Bukan saya yang datangkan hujah. Bukan saya yang datangkan fitnah. Bukan yang saya datangkan berita. Orang yang datangkan berita, dia tu selalu bersumpah. Saya mendatangkan tafakur. Kita ini cuba datangkan pemikiran yang berasaskan dalil dan akal. Yang saya tinggalkan Kristian yang tidak berdalil dan tidak berakal. Kepada satu agama yang berdalil dan berakal. Tiba-tiba orang yang nama Islam suruh saya jangan ikut dalil, jangan berfikir. Ikut saja mereka. Seolah mereka padri saya dulu. Padri saya dulu tak mau saya berfikir. Dia kata awak fikir banyak, awak masuk neraka. Ini tidak ada neraka lah. Awak tanya banyak, awak mati. Donald Trump kena tak mati.
Anak dia, Baron Trump, kena COVID tak mati. Press secretary dia kena COVID tak mati. Banyak ahli parlimen kita kena COVID tak mati. Mereka yang kluster kayangan ni orang politik kita. Mereka tak mati. Yang Sabah sini, siapa yang mati? Saya duduk di Sabah ni, saya bertanya dengan pekerja hospital. Saya ada sumber daripada mereka. Mereka tak beranilah mengeluarkan nama mereka. Mereka pekerja makan gaji. Tapi saya dapat keterangan. Lalu saya gunakan keterangan ini, ditolak mentah-mentah. Saya disandarkan tuan-puan. Bukanlah saya nak tunjuk pandai atau nak beritahu Allah bawa saya sini ada keistimewaan. Tidak. Saya masih guna pada hujah kerana orang ramai keliru. Bila kita keliru, kita tafakur atas hujah. Kita tanya dengan doktor. Kita tanya dia, kenapa tidak ada ujian antibody? Kerana antibody ni tak payah cucuk hidung setiap kali. Kamu tahu tak, selepas kamu cucuk hidung 6 petang tadi, sekarang ni mungkin kamu dapat balik COVID. Kamu terpaksa cucuk balik besok 6 pagi. Tak habis-habis kena cucuk hidung. Kerana itu ujian yang salah. Ujian sebenarnya ialah ujian darah untuk antibody. Bukankah kalau kuman tu dah masuk, darah kita lawan balik, dia akan keluarkan antibody. Sama macam denggi. Apa alasan dia? Padahal ujian antibody yang saya dengar lebih murah dan lebih cepat. Kalau dia kata lebih mahal, carilah, buatlah ujian sedemikian. Ya, Dr. Mahathir itu pragmatik. Mereka kata kereta ni mahal, buatlah kereta sendiri. Tapi kita ni pemalas. Itu Mahathir yang royak, bukan hamba royak ni. Kereta pun tak boleh buat. Gagal proton kita. Bukan hamba royak ya, tanya Najib yang dah jual proton. Tuan-puan, kita bercakap perlu dan fata. Dan di hari akhirat esok, kita ditanya pun, mulut yang bercakap, tak bercakap pun, telinga yang bercakap, mata yang bercakap, tangan bercakap, kaki yang bercakap. Kenapa? Bercakap guna hujah. Kerana tangan dan kaki akan tunjuk bukti. Bukan saja itu, hati kamu. Apa yang kamu bisik dalam hati sekarang ni? Bila kamu tengah lawan berdebat, apakah kamu farudu ilallah wa rasul? Hati pun akan dibongkarkan. Dan tak perlu hati cakap. Allah kata, Allah royak, kami tahu apa yang ada dalam hati kamu. Yang lidah kamu bercanggah. Jadi itulah Malik Yaumiddin. Itulah maksud Fatihah hamba baca tadi. Malik Yaumiddin. Cukup sejuk tahu tuan-puan. Bila hamba ni masuk Islam kan, dapat Al-Fatihah ni, yang mungkin tuan-puan semua anggap biasalah baca. Ramai 90% saya percaya tak tahu makna dia. 90% saya dah tanya sebenarnya 99% saya bagi can lah. 90% ya. Saya dah tanya. Semoga besok makin ramai yang tahu. Saya tanya tak jadilah 90%. Mungkin 80%. Adik kakak, masa saya baca Al-Quran ni, terus hati saya terbukuk. Macam Cat Steven lah. Yusuf Islam. Dia kata seolah Quran tu cakap pada dia. Macam mana cakap pada dia? Macam ni lah. Malik Yaumiddin. Akulah raja di hari perbicaraan dengan kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau. Ini dialog kita dengan Allah. Tak ada padri. Masa tu saya tengok padri tak ada. Dan saya tak boleh lepas baca ayat ni, pergi balik pada padri. Pergi balik pada seorang yang gunakan Al-Quran bukan berikan petunjuk. Apa maksud mursyid, rasyidin? Yang diberikan petunjuk, yang diberikan bimbingan. Inilah guru saya memberitahu. Mursyid ialah penunjuk jalan. Dia bukan bawa awak sampai perhentian. Dia bukan destinasi. Dia pun bukan perjalanan. Dia mungkin sahabat berjalan bersama kamu. Tapi dia penunjuk jalan. Kita sampai kilometer berapa? Mana Kota Kinabalu? Mana Tawar? Itu penunjuk saja. Itu mursyid. Yang kamu yang akan disoal. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada dia lah kau minta tolong. Di akhirat besok keterangan sudah jelas tuan-puan, adik kakak. Saya akan ditanya. Saudara akan ditanya. Tanya itu kita tak ada alasan. Kita tak boleh bagi alasan. Saya bukan doktor, ya Allah. Bolehkah? Kenapa kamu tak minta dari Allah ubatnya? Allah dah beritahu Asy-Syafi'i, ayat Asy-Syafi'i. Siapa yang mengubati? Aku dirasuk jin. Tidakkah itu ayat kul a'udzu birabbil falaq?
Katakanlah aku memohon perlindungan pada Tuhan Al-Falaq. A'udzubillahi falaq wa min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan daripada apa yang dia jadikan. Mohon daripada Allah apa yang Allah jadikan. Allah jadikan perempuan, Allah jadikan penyakit, Allah jadikan Ad-Dajjal, Allah jadikan iblis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Syekh saya pun ajar. Dia kata bila awak berdepan dengan syahwat, nafsu, tarikan selain dari Allah, jangan kamu lawan, dia kata. Lagi besar nafsu kamu. Itu sebabnya bila orang troll kita tu, sebaik-baiknya kita jangan risau dia. Dia cakap banyak. Kerana orang yang baca tu pun boleh buat perhitungan. Itu saya kena train diri saya lah. Kerana bila orang troll, aku hantam balik macam Trump. Tapi ini saya kena belajar lah. Nanti kalau orang troll, saya akan diam diri. Akan sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu dia tuduh lagi. Wah, sangka awak ni pandai ya. Tahu ayat Quran sikit, masuk Islam, tahu 2, 3, 4 tahu ayat. Hamba ni lagi lama tu. Kita lagi baca. Qul a'udzubillahi falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Daripada nafas. Orang tiup tu. Tiup tu bukan apa, bisikan. Min syarri hasidin idza hasad. Dia ada hasad dengki. Orang macam ni ada penyakit. Jangan risau dia. Orang yang scam kita, spam kita, dia ada penyakit tu. Yang call kita cakap ada Makau ni, ada balai polis lah, Bukit Aman. Orang itu ada penyakit, pendusta, penipu. Mereka nak duit secara haram. Jangan hiraukan mereka. Mereka nak masuk tiup dalam hati kamu. Kamu rasa takut. Ada Bukit Aman ni. Aku ada saman ni. Kenapa awak nak takut? Saman-saman lah. Allah bagi kamu ganti. Allah kata, kami yang beri engkau rezeki, jangan bunuh anak kamu, jangan pakai kondom, ramaikan anak, itulah rezeki. Kita bagi sikitkan anak sehingga 2 orang. Macam mana nak hidup? Allah banyakkan anak untuk rezeki kamu. Saya pergi ke Ponorogo di Jawa Tengah. Masya Allah, cantiknya pesantren-pesantren di Ponorogo, di Jawa Tengah. Nak pergi tu jauh, 12 jam atas bas. Sampai satu tempat di tepi sungai. Seorang tuan rumah, Allah, orang Jawa ni kan, dia sedih kalau kita tak duduk rumah, dia makan di rumah dia. Dia masak tu, dia kata mari makan walaupun hamba nak musafir, dia kata kena kelik makan. Jadi saya sarapan pagi duduk satu gerai depan rumah, saudara mara mereka orang Jawa ni, orang Ponorogo ni. Tempat Dr. Zahid, tempat Dr. Zahid, bukan Dr. Zahid Amidi kan. Jadi saya pergi sana bukan melalui Zahid Amidi, saya sendiri musafir. Allah bawa saya dari Surabaya ikut seorang sahabat yang saya baru kenali, seorang IT yang belajar tanpa pergi sekolah. Saya ikut dia sampai sana. Saya pergi kedai itu makan pecel lele. Pecel lele, pedasnya. Itu yang mungkin orang Jawa sihat ni, pedas. Semasa saya makan, saya pun berceramah. Ini sifat saya. Bila saya makan, orang pun jumpa saya. Bapak dari mana? Oh, bapak dari Malaysia. Kapan bapak kembali? Allah baru sampai, nak tanya bila kembali. Macam itulah. Jadi bila saya bercakap dengan mereka, saya sentiasa berkongsi. Bapak ini orang Cina, masuk Islam. Mereka pun Alhamdulillah. Ini bapak ni. Jadi orang pun datang salam dia. Dan orang pula bayar makan saya. Padahal makan itu, saya mau belanja, mereka makan. Mereka ni petani belaka. Ya? Jadi mereka pula belanja saya makan. Allah. Saya kata, lepas tu saya bagi ceramah lah. Saya kata sesungguhnya Allah itulah memberi rezeki. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Saya pun bersyarah. Saya kata anak kamu ini rezeki. Janganlah kamu matikan anak. Jangan kamu sangsi tentang pemberian Allah. Satu orang pakcik itu nak menangis. Dia pun panggil saya. Mari bapak, mari ke rumah saya. Di sebelah itu ada lembu, ada ayam, ada padi. Rumah dia cantik. Tapi rumah tu kosong. Ada satu anak dara, umur 17. Comelnya, nama pun Ayu. Ya. Jadi, bapak tu pun beritahu saya mau menangis dengan syarahan bapak tadi. Bukan syarahan pun saja, saya celoteh ceramah macam ini. Kenapa? Kerana isteri saya sudah terpisah 15 tahun. Kenapa?
Ya, selepas kita kahwin ada satu anak ini, kita takut tidak ada rezeki. Lalu isteri saya pun pergi keluar bekerja di Taiwan, jadi jururawat. Balik setahun hanya sekali, untuk seminggu. Lepas tu kena balik, jadi kita tak boleh beranak lagi. Saya pun geling kepala. Kenapa bapa tidak beriman kepada Allah? Kan dia sudah jamin rezeki. Kalau isteri kamu tidak pergi Taiwan 15 tahun, mungkin ada 15 anak. Dan saya cek di Ponorogo, saya sampai ke mobil, saya sampai ke kedai, saya akan tanya orang sana. Saya perkenalan diri saya dan orang suka berkenalan saya. Dia tengok, siapa Cina Apek ni mari kayu basikal. Saya beritahu saya dari Malaysia. Saya nama Ridwan, saya masuk Islam. Mereka pun alhamdulillah. Ya. Dan mereka cukup baik dengan saya. Saya pun berdialog dengan mereka. Kedai ini berapa harganya? Kedai ini berapa untung seharinya? Macam mana bisnes di sini? Saudara pendidikan apa? Saudara kampung di mana? Saudara berapa adik-beradik? Saya mesti tanya semua soalan ini. Dan saya dapat banyak maklumat. Lalu saya beritahu bapa ini, kalau kamu ada 15 anak, satu anak jual rokok kretek, satu anak jual pecel lele, satu anak jual itu handset, itu mobil, satu pula jual itu sewa itu SIM card. Saya kira-kira lebih banyak rezeki daripada isteri kamu kerja di Taiwan. Dia pun geling kepala. Saya tahu sekarang sudah menyesal. Satu anak saja, dan anak perempuan ni tak mau ikut saya ke ladang, ke pendang sawah. Jadi saya pun ikutlah dia ke ladang sawah. Dan pakcik itu, Ponorogo Jawa itu kata, tamu itu raja, tidak harus kamu ikut saya pergi tebas itu padi, pergi tarik itu gerobok. Saya tarik itu sekali. Saya berkaki ayam masuk dalam sawah. Saya kata ini seronok. Tapi tamu itu raja. Orang Jawa pantang tetamu itu bersusah diri. Dia harus duduk rumah dengan anak dara saya masak untuk kamu. Layan kamu. Anak dara dia comel. Na'udzubillah. Jadi saya kata, dok pak, Raja Tita mau turun ke ladang, baru dia bagi saya. Ada gambar saya dalam album Ponorogo, pergi cari ya, Indonesia. Surabaya ke Ponorogo. Jadi dia pun beritahu saya, 70%, 75% di Ponorogo bercerai. Kenapa? Kerana masalah ini. Lepas kahwin, mereka rasa tidak cukup rezeki, satu tu pergi berhijrah. Jepun, Malaysia, Korea, Taiwan, Arab Saudi pun ada. Australia. Kutip Apple, padahal padi di sana. Jadi, pendek ceritanya, saya pun pergi pasar beli ayam bersama pakcik itu. Balik rumah, ajar anak dara dia masak. Lepas tu jemput saudara mara sekeliling rumah. Makan nasi ayam Hainan lah. Lepas tu anak dara itu pun mau ikut saya musafir. Tapi saya kata tak boleh lah. Jadi saya kena kembalilah ke Ponorogo. Itu dah berapa tahun lepas? 4 tahun kot. Mungkin dia sudah umur 21 sekarang. Mungkin sudah kahwin. Wallahualam. Kalau belum kahwin, insyaAllah lah. Saya akan beritahu bapak dia. Saya dah tanya bapak dia. Kalau saya mau cari isteri 2, 3, 4. Oh lumayan sekali. Kapan bapak mau kembali? Itulah pertanyaan favorit daripada orang Jawa. Kapan bapak mau kembali? Bila bapak mau balik? Sekian sajalah cerita saya pagi ini untuk ingatkan kita balik kepada surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iaitu Allah Raja. Pada hari perbicaraan tidak ada siapa lain boleh tanggungjawab bagi kamu. Kamu bertanggungjawab atas sendiri dan orang bawa tanggungan kamu, kamu akan jawab. Wang yang kamu sapu, kamu akan jawab. Fitnah yang kamu tabur, kamu akan jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana hanya kepada engkau. Antara kamu dengan Allah tidak ada hijab. Antara awak dengan Allah, antara saya dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada padri, tidak ada selain dari Allah. Kau tak payah. Tak payah besok malam kita sambung ni. Kalau dah payah, tak payah tengok dah. Cukup dah. Ambo ni pun tak ada masuk ni. Ya? Kita bangun tahajud ni kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya? Sepatutnya itu adabnya lah. Wa iyyaka nasta'in.
hanya kepada Engkau kami minta tolong. Hanya kepada Engkau lah. Ya Allah, minta tolong. Kita susah macam mana? Saya tekan disadarkan sama ni. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau ada hikmahnya mengapa saya terperangkap di sini. Disambung lagi 29, saya bersabar ya Allah dengan ketentuan kamu. Walaupun duduk gua 309 tahun. Ya, tidak disebut tahunnya ya. Itu tak penting. Berapa pemuda dia tak penting. Tapi maksud al-khaf tu penting. Kerana pemuda itu beriman. Pemuda ya, orang tua-tua apek ni dah tak beriman juga. Orang pemuda ni dah tak boleh lawan dah. Pemuda ni bukan pakar. Ya, tak boleh lawan. Dia kata mereka ini buat kita berpaling daripada Allah. Mereka ini buat kita dajjal ni, buat kita tak lagi sembahyang Jumaat, tak lagi sembahyang rapat Sab, kita lari dah. Itu pemuda-pemuda ni al-khaf, ashabul khaf. Kena cari mereka ni. Kena rapat dengan orang ni, orang semangat, orang muda. Sekian sajalah. Akhiri hamba berdoa untuk tuan rumah sini yang baik kepada saya, yang jaga saya, yang menyusahkan mereka. Saya sebagai orang musafir dah duduk lama, dah sebulan. Saya berdoa Allah tambahkan rezeki mereka, ampunkan dosa mereka, makmurkan mereka. Ya Allah, kesianlah pada rakyat Sabah ni, sesiapa yang berdoa kepada kamu, kurniakan kepada mereka rezeki dan sakinah. Ya Allah, saya nak pergi mana, saya serah kepada Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya saya rindu untuk kembali kepada Engkau, Ya Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ada apa-apa nak tanya, hamba baca dululah. Singapura dah, saya dah tengok dah. Seluruh dunia alhamdulillah saya dah tengok. Mana yang saya tak tengok, beritahu lah. Sekarang ni banyak juga orang Melayu kita yang banyak menjadi Kristian secara dia. Di Sabah ini saya dapat tengok video tu. Kristianisasi di Sabah ini amat kuat. Jadi saya datang sini, saya berharap nak jadi amat didat lah. Nak lawan dakwah Kristian ini ya. Beriznillah. Tapi kena dengan adab, kerana Allah tak benarkan kita lawan agama samawi lain ya. Kita boleh beri keterangan. Siapa nak tanya saya antara Kristian dengan Bible dan Quran, beriznillah saya boleh jawab dengan kehendak Allah. Pencarian rujukan mengapa mereka terjebak tentang hal ini. Assalamualaikum Pakcik, mohon Allah berkata salam. Juga banyak-banyak terima kasih juga banyak bagi ilmu tu. Alhamdulillah, semua tu dari Allah. Saya dulu tak tahu apa. Saya dulu tak tahu apa ni, orang kata saya bodoh, betul juga. Ya. Itu sajalah. Waalaikumsalam semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi wasallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa firuka wa ridwanika wa subhanaka subhana la ilaha anta subhana in kuntum zalimin.